Sorry ass DJ. Assalamualaikum, saya Nurul Asha Sufia binti Azman dari kumpulan 4 bersama rakan saya iaitu Nur Emilia Syahira binti Mak Ali dan juga Nurul Alwani binti Mak Hasan akan memberi sedikit penerangan tentang tajuk analisis ayat Al-Quran yang kami telah buat. Tajuk surah yang kami buat ialah surah Yasin ayat 10 hingga 13. Seperti yang telah kita tahu, ayat 10 hingga 13 surah Yasin adalah mengenai orang yang tidak mahu beriman, baik diberi peringatan ataupun tidak, kebangkitan semula manusia selepas mati serta keadaan sesuatu kaum setelah hadirnya seorang utusan Allah. Jogan kata Heart of Al-Quran yang memberi makna daripada Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati Al-Quran ialah surah Yasin. Ia tidak dibaca oleh seseorang yang semata-mata mengharapkan keredaan Allah dan akhirat, melainkan diampunkan Allah segala dosanya. Dan bacalah surah Yasin kepada orang nazak dan setelah meninggal dunia. Rahsia dan faedah yang mengalir dari keutamaan surah ini melimpah cahaya kebaikan dan terlerai segala bala serta kesusahan di dunia dan akhirat bagi yang membacanya secara ikhlas. Surah Yasin juga bagaikan lading dapat dituai bagi insan yang memenuhi keinginan dan hajatnya. Justeru menjadi perisai yang melindungi pembacanya dari setiap keburukan dan kejahatan. Saya akan memberi sedikit penerangan tentang terjemahan surah Yasin ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna la tunzirhum lam a'adzartahum alaihim wasawaun. Yang bermaksud, dan sama saja bagi mereka apakah engkau memberi peringatan kepada mereka ataupun engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga. Melalui tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia memberi tafsir mereka iaitu sama saja bagi orang-orang kafir yang menentang kebenaran itu. Apakah kamu wahai Muhammad memperingatkan mereka ataupun tidak? Mereka tetap tidak akan membenarkan apa yang kamu datangkan dari sisi Allah. Selain itu, melalui tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Sahih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, yang berkata, dan sama saja bagi mereka apakah kamu memberi mereka peringatan ataupun tidak, sebab mereka akan tetap dalam kekafiran meskipun mereka telah mendapat peringatan. Orang yang mendapat manfaat dari peringatan hanyalah orang yang mengikuti dan mengamalkan Al-Quran dan takut kepada Allah meski di saat sendiri. Berilah kabar gembira kepada mereka berupa ampunan yang agung dan pahala yang besar di syurga atas ketaatan dan ketakwaan mereka. Seterusnya, tafsir Zubdatul min Fathil Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah, ialah adanya peringatanmu tentang azab akhirat terhadap seorang-orang kafir itu sama saja dengan tidak adanya peringatanmu, iaitu tidak berguna bagi mereka. Mereka juga tidak akan beriman kepada risalahmu. Di samping itu, tafsir Al-Sa'di Syekh Abdurrahman bin Nashir Al-As-Sa'di, pakar tafsir abad 14, yakni bagaimana akan beriman orang yang telah dicap hatinya, di mana ia sudah melihat yang
hak sebagai kebatilan dan yang batil sebagai hak. Tafsir Hidayatul Insan bin Tafsiril Quran Ustaz Marwan Hadidi bin Musa itu membuktikan bahawa peringatan apapun sama sekali tidak ada pengaruhnya bagi kaum kafir dan sama saja bagi mereka. Apakah engkau wahai Nabi Muhammad memberi peringatan kepada mereka akan adanya azab, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, pada akhirnya mereka tetap tidak akan beriman juga. Itu semua diakibatkan oleh keengganan mereka menerima petunjuk Allah yang disampaikan oleh para rasul. Melalui tafsiran ini kita dapat menguraikan bahawa memberi peringatan ataupun tidak, orang kafir tetap dengan pendirian mereka untuk tidak mendengar peringatan tersebut. Huraian, saya akan memberi sedikit huraian, iaitu huraian pertama menurut Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi 2010, Allah telah memutuskan utusannya bagi diri mereka sesuai dengan apa yang dia ketahui tentang tabiat hati mereka yang tidak dapat dimasuki keimanan. Peringatan itu tidak dapat menembusi hati yang tak siap untuk beriman, terhalang darinya dan yang tertutup pelbagai tutupan. Peringatan itu tak menciptakan hati, namun ia membangunkan hati yang hidup dan siap untuk menerima. Huraian yang seterusnya menurut Sayyid Qutb 2004, Allah telah menetapkan kesesatan atas mereka, maka peringatan itu tidak berfaedah bagi mereka dan mereka pun tidak terpengaruh dengan peringatan tersebut. Ayat yang semisal dengan ini terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 6 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak beriman sama saja kepada mereka, sama ada engkau memberi amaran kepadanya ataupun tidak memberi amaran, mereka tidak akan beriman. Orang-orang kafir yang disebut ialah orang-orang yang sengaja mengingkari dan tidak mahu menerima perkara yang mereka telah mengetahui kebenarannya dengan keterangan-keterangan yang cukup. Disebutkan juga di dalam surah Yunus ayat 96 hingga 97 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Rabbmu tidaklah akan beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan sehingga mereka menyaksikan sendiri azab yang pedih. Orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup dalam kesengsaraan, maka ia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan, dan orang yang disesatkannya, maka ia tidak akan pernah mendapat petunjuk. Maka janganlah membiarkan diri sendiri binasa kerana kesedihan terhadap mereka, dan sampaikanlah risalah Islam kepada mereka. Seterusnya, menghidupkan hati. Menurut Siti Nurbahiyah Muhammad 2006, hati yang hidup menggerakkan potensi yang ada pada diri seseorang. Sebaliknya, hati yang mati membunuh segala bakat dan potensi diri. Sesuatu umat hanya boleh dibangunkan dengan menggerakkan potensi dirinya serta mengarahkan kepada pembangunan. Dengan pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala bakat dan potensi sahabat yang selama ini terpendam digerakkan kepada penghayatan Al-Quran. Dengan mematuhi segala perintah syarak, barulah kehidupan manusia akan sempurna. Bukankah Allah berfirman bermaksud sesungguhnya Al-Quran ini membimbing ke jalan yang lurus. Surah Al-Isra ayat 9. Perkara ini dijelaskan dalam hadis. Bermaksud, Huzaifah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnah akan melekat di hati manusia bagaikan tikar yang dianyam. Segala tegak menegak antara satu sama lain. Mana-mana hati yang dihinggapi oleh fitnah, nescaya akan terlekat pada bintik-bintik hitam.
Selain itu, begitu juga dengan hati yang tidak dihinggapinya, akan terlekat padanya bintik-bintik putih sehinggalah hati itu terbahagi kepada dua. Sebahagiannya menjadi putih bagaikan batu licin yang tidak lagi terkena bahaya fitnah selama langit dan bumi masih ada, manakala sebahagian yang lain menjadi hitam, keabu-abuan seperti bekas tembaga yang berkarat. Tidak menyuruh kebaikan dan tidak pula melarang kemungkaran, segala-galanya adalah mengikut keinginan. Riwayat Al-Bukhari di dalam kitab Iman hadis nombor 207. Melalui ayat ini kita dapat menyimpulkan bahawa dalam ayat ke-10 ini kebanyakan daripada orang kafir diazab kerana mereka benar-benar tidak mahu beriman kepada Allah walaupun diutuskan para rasul. Sekian daripada saya, terjemahan surah Yasin ayat yang ke-10. Terima kasih dan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Emilia Syairah binti Ma'ali, student of Office and Management. Hari ini saya akan menyampaikan sedikit analisis berkaitan surah Yasin, iaitu ayat 11 yang bermaksud, sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mahu mengikuti peringatan atau takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih walaupun mereka tidak melihatnya, maka berilah mereka dengan khabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Seterusnya, terdapat juga tafsir-tafsir lain yang berkaitan surah Yasin ayat 11 ini. Yang pertama, tafsir Al-Muyassar daripada Kementerian Agama Arab Saudi yang berbunyi, berkhabarkanlah kepada orang yang sifat-sifatnya sedemikian sesuatu yang membahagiakannya, iaitu bahawa Allah menghapus dosa-dosanya dan mengampuninya dan pahala besar menantinya di akhirat, iaitu masuk syurga. Seterusnya, tafsir Al-Mutasyar Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, iaitu Imam Masjidil Haram, yang berbunyi, sesungguhnya yang mengambil manfaat daripada peringatanmu adalah orang yang mengikut Al-Quran dan takut dengan hukuman Allah, maka kabarkanlah berita gembira kepadanya tentang ampunan Allah untuk dosa-dosanya dan pahala yang baik, iaitu dia dimasukkan dalam syurga. Seterusnya, tafsir daripada Al-Wajiz atau Syekh Prof. Dr. Wabahah Az-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah, yang Allah menjelaskan bahawasanya peringatan Nabi akan bermanfaat bagi mereka yang mengimani Al-Quran dan apa yang di dalamnya dari hukum-hukum dan petunjuk-petunjuk serta yang takut kepada Allah dalam urusan yang ghaib. Maka kabarkanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad, Allah akan ampunkan bagi dosa-dosa mereka dan balasan di akhirat atas amalan-amalan yang soleh, dan sebesar-besar balasan adalah dimasukkan mereka ke dalam syurga. Seterusnya, tafsir An-Nafahat Al-Makiyah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Syafawi yang berbunyi, sedangkan golongan yang kedua adalah orang-orang yang menerima peringatan. Allah telah menyebutkan mereka dengan firman-Nya dan takut kepada yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Artinya, iaitu orang yang mempunyai dua karakter ini, iaitu niat yang baik dalam mencari kebenaran dan takut kepada Allah. Merekalah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari kerasulanmu dan menjadi suci dengan pengajaranmu. Dan orang yang dikurniai dua perkataan ataupun karakter ini adalah orang yang telah diberi khabar gembira dengan ampunan bagi dosa-dosanya dan pahala yang mulia bagi amalan-amalan soleh dan niat baiknya. Seterusnya, tafsir Al-Sa'adi daripada Syekh Abdul Rahman bin Nashir As-Sa'adi, iaitu pakar tafsir abad 14 Hijrah, yang berbunyi, peringatan dan nasihatmu hanyalah bermanfaat bagi orang yang mengikuti peringatan, iaitu mereka yang niatnya adalah mengikuti kebenaran. Maksudnya, peringatan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW hanyalah berguna bagi orang-orang yang mahu mengikutinya, iaitu barang siapa yang memiliki kedua sifat ini, antaranya niat yang baik dalam mencari yang hak benar
dan rasa takut kepada Allah. Orang yang seperti inilah yang dapat mengambil manfaat dari salah beliau dan dapat membersihkan dirinya dengan pengajaran beliau. Oleh kerana itu, berikan kabar gembira kepadanya dengan ampunan dan pahala yang mulia terhadap amal mereka yang soleh dan niatnya yang baik. Seterusnya, huraian satu berkaitan surah Yasin ayat 11 ini, iaitu menurut Syekh Muhammad dan Abdul Aziz Al-Khalid, peringatan yang dimasukkan di sini adalah Al-Quran dan orang yang mengikuti Al-Quran serta takut kepada Ar-Rahman meskipun dia tidak melihatnya. Mereka itulah yang dapat mengambil manfaat daripada peringatan ini, sehingga seakan-akan hanya kepada orang seperti inilah peringatan itu diberikan. Juga seakan-akan Rasulullah SAW secara khusus diutus untuknya, meskipun baginda sallallahu alaihi wasallam diutus untuk manusia secara umum. Tetapi orang-orang yang banyak itu terhalang daripada menerima petunjuk, sehingga keberadaan Nabi Muhammad SAW menjadi terbatas hanya bagi yang mengikuti Al-Quran dan takut terhadap Ar-Rahman meskipun tidak melihatnya. Orang ini berhak mendapatkan kabar gembira setelah ia mengambil manfaat daripada peringatan itu. Maka berilah kepada mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia, ampunan dari kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya, yang tanpa menjadi kebiasaan, pahala yang mulia atas rasa takutnya terhadap Ar-Rahman meskipun dia tidak melihatnya, juga atas tindakannya yang mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran. Kedua, hal itu selalu menyertainya dalam hati. Setiap kali rasa takut kepada Allah, salat dalam hati manusia, maka hal itu diikuti dan beramal atas apa yang diturunkan oleh Allah, juga beristiqamah di atas manhaj yang dikehendaki. Di sini ditegaskan tentang terjadinya pembangkitan kembali manusia dan tepatnya hisab yang tak ada sesuatu pun luput darinya. Seterusnya, huraian yang kedua, menurut Syekh Qutb, orang yang terbuka hatinya dan lantaran itu terbuka pula pendengarannya buat mendengarkan peringatan atau ancaman yang disampaikan oleh Rasul yang telah diutuskan oleh Tuhan itu. Mereka sediakan diri mengikuti seruan Rasul dan takut kepada Tuhan yang bersifat Ar-Rahman, bersifat Maha Penyayang dan Maha Pemurah di dalam ghaib. Artinya bahawa ketakutan kepada Allah itu timbul dari kesedaran dirinya sendiri dan bukan kerana pengaruh orang lain, dan bukan pula takut kepada Allah yang dibuat-buat kerana mengharapkan pujian daripada manusia. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Dijelaskan di hujung ayat ini, berita gembira yang pertama akan diterimanya ialah bahawa dosa-dosa dan kesalahannya akan diampuni. Orang yang akan diampuni itu ialah orang yang pernah bersalah, tetapi kerana dia insaf dan selalu ingat kepada Allah walaupun sedang keseorangan. Terbuktilah dengan itu bahawa dia sudah benar-benar bertaubat dari kesalahannya. Dan diberikan pula berita gembira kedua, iaitu dia akan mendapat ganjaran yang mulia di sisi Allah, iaitu menerima nikmat dan ganjaran di akhirat, ditempatkan dalam syurga yang telah disediakan Allah untuk mereka. Seterusnya, taubat. Menurut Siti Nurbahiyah, taubat itu bermaksud atau mempunyai pengertian dari 3 perkataan, iaitu ilmu, keadaan dan perbuatan. Pengertian yang pertama itu menyebabkan timbulnya pengertian yang kedua, kemudian pengertian yang kedua menimbulkan pengertian yang ketiga dengan pasti. Maksud taubat dari pengertian yang pertama iaitu ilmu, ialah mengetahui dengan sebenar-benarnya perihal betapa besarnya bahawa hal-hal yang berdosa jikalau dilakukan, dan bahawa dosa-dosa itu akan menjadi racun yang akan pasti merosakkan jiwa, hati dan agama. Juga merupakan takbir antara seseorang dengan apa sahaja yang dianggap sebagai kekasihnya. Sekiranya seseorang itu telah memahami ini dengan sebaik-baiknya dan berkeyakinan yang hakiki dan pula dimenangkan pula di hatinya, maka dari kemaarifan yang sedemikian tadi akan timbullah semacam kesakitan di dalam hatinya jikalau tersampai terpisah sedikit sahaja daripada kekasihnya. Ini kerana ia sudah menjadi sebahagian daripada sifat dan tabiat hatinya itu hanya apabila terpisah daripada kekasihnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala.
Andainya hal ini disebabkan oleh perbuatannya, maka ia akan menyesali perbuatannya sendiri. Mengapa sampai terjadi hingga dapat terlena sekalipun hanya sesaat yang teramat pendek? Dalam keadaan yang sedemikian, kesakitannya kerana perbuatannya tadi disebut sebagai penyesalan. Apabila rasa sakit ini mula memberi kesan kepada hatinya dan benar-benar mempengaruhi jiwanya, maka dia dari rasa sakit ini akan timbul pula dalam hatinya suatu keadaan yang lain yang dinamakan sebagai iradat, iaitu karsa, dan kesengajaan ataupun kasad. Yang dimaksudkan dengan iradat dan kesengajaan ialah yang bersangkutan dengan perbuatan yang dilakukan atau dilaksanakan secara mengiring, iaitu pada saat sekarang, saat yang lalu dan saat yang sesudah itu, iaitu hari-hari yang akan mendatang. Perihal yang berhubungan dengan masa sekarang ialah dengan meninggalkan dosa-dosa yang dilakukan. Yang berhubungan dengan masa yang akan datang ialah dengan sengaja atau meninggalkan dosa yang menyebabkan perpisahan antara dirinya dengan kekasihnya itu untuk selama-lamanya dan sepanjang usianya, iaitu sampai mati. Sedang yang berhubungan dengan yang lampau ialah mengejar apa yang sudah tertinggal kerana kesalahannya itu dengan berbuat kebaikan serta mengadaikannya yang sudah terlambat jika sekiranya dapat ditebus dengan kebaikan. Seterusnya, hikmah taubat. Bertaubat dan menyesal diri jika Allah menghendaki kebaikan kepada hamba-Nya. Dia pasti membukakan pintu taubat, penyesalan, kepatuhan, merasa hina di hadapan-Nya, merasa perlu kehadiran-Nya. Pada kesimpulannya, dalam ayat ke-11 ini, orang yang mendapat manfaat dari seruanmu Allah ialah orang yang mukmin, iaitu orang yang mengikut Al-Quran dan takut kepada Allah yang dia tidak melihatnya, maka balasan baginya ialah mendapat keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan pahala yang besar dan indah. Terima kasih. Untuk surah Yasin ayat 12 yang bermaksud, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu yang kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, iaitu Lauh Mahfuz. Seperti yang kita ketahui, apabila seseorang meninggal dunia, mereka akan membawa 3 amalan ini. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang berguna atau bermanfaat kepada orang lain. Dan yang ketiga ialah doa anak soleh untuk ibu bapanya. Biar saya terangkan dengan lebih lanjut satu persatu. Yang pertama ialah sedekah. Bagi sedekah jariah, sedekah atau sumbangan yang mendorong ke arah kebaikan tidak akan memutuskan amalan kita, malah menambahnya. Contohnya, seseorang membina masjid. Walaupun pemberi sedekah tersebut telah meninggal dunia, pembinaan masjid itu tetap berguna untuknya, kerana apabila seseorang menggunakan masjid itu untuk membuat kebajikan atau kebaikan, dia akan terus mendapat pahala. Yang keduanya ialah ilmu yang berguna atau bermanfaat kepada orang lain. Ilmu seperti ini apabila diamalkan oleh orang yang masih hidup ataupun orang yang kita didik untuk kebaikan, kita juga turut sama mendapat pahala tersebut. Itulah yang dapat menyelamatkan kita di dalam kubur, tuan-puan. Contohnya membaca Al-Quran. Apabila kita membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain, dan disebabkan apa yang diajarkan itu membolehkan dia membaca Quran, maksudnya pandai membaca Al-Quran dengan betul, kita akan mendapat pahala walaupun kita telah meninggal dunia. Oleh itu, mari kita sama-sama untuk memperbanyakkan amalan untuk dijadikan bekalan ke akhirat. Semoga pengakhiran kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Mengikut tafsir Al-Muktashar atau Markhas Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Umaid, iaitu Imam Masjidil Haram, ayat 12. Dengan keagungan dan kekuasaan kami menghidupkan
merupakan tindak tanduk mereka dan hasil perbuatan yang tetap ada setelah kematian mereka, serta segala kami catat dan kami hitung dalam kitab yang jelas. Hadirin dan hadirat sekalian, menurut Sayyid Qutb 2004, bahawasanya sekalian manusia yang telah mati akan dibangunkan kembali di hari kiamat. Kiamat itu sendiri artinya bangun dari kematian untuk hidup kali kedua. Dan boleh pula kita tafsirkan bahawa hati yang telah mati dan telah tertutup segala pintu untuk maju ke muka depan dan pintu untuk mundur ke belakang. Hal ini disebabkan oleh hati yang lalai, tidak sukar buat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan kembali hati yang mati ini. Hati yang telah tersesat dibangunkan kembali sehingga sedar dari kebenaran. Dalam Al-Quran pun berkali-kali Tuhan menjelaskan bahawa Dia Maha berkuasa menghidupkan segala sesuatu yang telah mati, seperti kembali tanah yang telah mati dengan jatuhnya rahmat hujan. Dan segala sesuatu kami perhitungkan di kitab yang nyata. Tafsirkan oleh Ibnu Katsir bahawa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat besar ataupun sangat kecil sampai ke atom sekalipun, semuanya itu adalah daftarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Lauh Mahfuz. Al-Imamul Mubin, imam yang nyata. Catatan itu disebutkan juga sebagai Ummul Kitab ataupun Ummul Kitab. Muhajjid dan Qatadah dan Abdul Rahman bin Zaid bin Islam memilih juga tafsir yang demikian. Setiap manusia pun mempunyai kitab catatannya sendiri, dan itu akan dibukakan untuk menjelaskan bahawasanya segala hukum keputusan yang akan menerima kelak dari Allah, baik pahala yang akan menyebabkan dimasukkan ke dalam syurga ataupun dosa yang akan menyebabkan dimasukkan ke dalam neraka. Makanya itu akan berdiam dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka kekal di dalamnya. Kesimpulan yang kita peroleh daripada ayat ini ialah, dalam ayat ke-12 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan orang yang mati dan menulis segala yang mereka lakukan semasa hidup, sama ada perkataan, perbuatan dan tujuan serta kesan-kesannya. Oleh itu kita tidak seharusnya lalai dengan apa yang kita lakukan. Hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita teruskan kepada surah Yasin ayat 13 yang bermaksud, dan buatlah sesuatu perumpamaan bagi mereka, iaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Mengikut tafsir Al-Muyassar, buatlah wahai Rasul bagi orang-orang yang kafir yang menentang dan menistakan itu satu contoh yang mengandung pelajaran bagi mereka, iaitu kisah penduduk suatu negeri manakala Rasul-Rasul mereka datang kepada mereka. Oleh itu, marilah kita meneruskan kepada huraian yang seterusnya. Menurut Syekh Muhammad dan Abdul Aziz Al-Khalidi 2010, Al-Quran tidak menyebut siapa penduduk negeri itu, juga apa nama negeri itu. Riwayat-riwayat tentang hal ini saling berbeza pendapat. Tidak ada manfaat kita menelusuri riwayat-riwayat ini. Hal ini menunjukkan bahawa penyebutan atau tempatnya tidak menambahkan sesuatu makna dalam kisah ini dan isinya. Oleh kerana itu, masalah penyebutan nama itu dilupakan dan langsung menuju kepada intisari ibrah dari kisah ini. Ia adalah negeri kepadanya yang diutus kepada dua orang Rasul, sebagaimana halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam kepada Fir'aun. Kemudian penduduk negeri itu mendustakan kedua Rasul tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahawa keduanya itu adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedua Rasul itu datang kepada mereka dan mengajukan dakwah kepada mereka dari awal.
Kesimpulan yang kita peroleh daripada ayat ini ialah dalam ayat ke-13, bagi satu contoh telah diberikan untuk menjadi pengajaran di mana sebuah kawasan ataupun qaryah yang dipanggil telah diutuskan kepada penduduk-penduduknya beberapa orang rasul disokong oleh salah seorang lelaki yang tinggal di hujung qaryah tersebut, tetapi mereka tidak mahu beriman. Maka Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan mereka semua dengan hanya satu pekikan kuat. Mereka semua mati serta-merta. Apa yang kita peroleh daripada tugasan yang kami lakukan ini ialah betapa sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Dia Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan para rasul dari kalangan manusia supaya manusia boleh mendengar dan melihat serta mengikut segala yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak sewenang-wenangnya menurunkan azab kepada manusia. Dia akan mengutuskan para rasulnya untuk menyampaikan risalah yang benar lagi lurus. Berdasarkan pengajaran ini, ia memberi kita kesedaran tentang apa yang telah berlaku kepada umat yang terdahulu. Seperti yang saudara-saudari ketahui, disebabkan keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sewajarnya kita muhasabah diri serta memotivasikan diri kita dengan amalan kebaikan untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian kelak. Semoga amalan kita lakukan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali ribuan terima kasih kepada Madam Nurul yang sangat membantu kami dalam melakukan tugasan ini. Seperti yang kita ketahui, Madam Nurul sangat baik dan penyabar orangnya dan sentiasa sabar dalam mengajar kelas kami. Oleh itu, ribuan terima kasih kepada anda yang menonton video ini. Sila like dan share kepada kenalan anda untuk menyokong lagi kami dalam tugasan ini. Sokongan anda sangatlah kami hargai. Sekian, terima kasih daripada kami.